Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Ustazah pada hari ini dalam kelas ibadah tahun 4. Okey, jom kita tengok tajuk yang seterusnya berkaitan dengan tajuk yang kedua iaitu solat. Okey, yang seterusnya kita masih lagi dalam tajuk yang kedua iaitu tajuk solat. Okey. Untuk tajuk solat ni kita akan tengok unit yang terakhir yang telah kita pelajari. Okey, kita tengok antaranya adalah unit keempat iaitu perkara yang membatalkan solat, unit kelima perkara makruh dalam solat dan yang terakhir unit keenam perbezaan cara solat lelaki dengan solat perempuan. Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita tengok unit keempat iaitu perkara yang membatalkan solat. Okey, jom saya terangkan satu persatu. Okey. Yang pertama iaitu meninggalkan salah satu rukun solat. Okey, tahu tak rukun solat yang mana? Rukun solat yang ada 13 tu. Okey, yang dimulai dengan yang pertama berdiri dengan betul dan yang terakhir tertib. Okey, jadi kalau kita tertinggal salah satu rukun solat, maka batal solat kita itu. Okey. Iaitu rukun tu adalah yang wajib. Okey, bukan yang sunat, yang wajib sahaja. Okey. Yang seterusnya iaitu terbuka aurat dengan sengaja. Okey, perkataan dia adalah dengan sengaja. Okey, kalau dengan sengaja maka automatik batallah solat kita. Okey. Yang seterusnya melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut. Contohnya awak bergerak ke kanan sedikit ataupun bergerak ke kiri ataupun anggota badan kita tu melebihi pergerakan 3 kali, jadi batallah solat kita. Okey. Yang seterusnya makan atau minum. Okey, mana boleh makan, mana boleh minum semasa dalam solat. Okey. Jadi kalau kita makan atau minum semasa solat batal. Okey. Yang seterusnya terkena najis. Okey, kalau kita terkena najis, jadi batal solat kita. Okey. Dan yang terakhir berpaling dada dari arah kiblat. Okey. Kita pusing tu sampai berpaling dada kita dari arah kiblat contohnya kan. Jadi batallah solat tersebut. Okey, boleh faham kelas? Okey, yang seterusnya kita tengok unit yang kelima iaitu perkara makruh dalam solat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan makruh. Okey, perkara makruh ialah perkara yang ditegah dalam solat. Okey, tetapi tidak menyebabkan batal solat. Okey, bermaksud dia perkara yang ditegah tapi tidaklah sehingga membatalkan solat ataupun menyebabkan solat kita batal. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, merapatkan kedua-dua kaki bagi lelaki. Tak ada renggang sikit. Terlampau rapat, terlalu rapat, jadi makruh. Okey. Yang seterusnya, jika muazzin sudah iqamat, makruh menunaikan solat lain selain solat fardu sahaja. Okey. Kalau muazzin tu dah melaungkan iqamat, okey. Jadi kita tak boleh buat solat lain selain daripada solat fardu sahaja. Okey. Yang seterusnya menoleh ke kiri dan ke kanan. Okey. Yang seterusnya menahan lapar dan menahan membuang air ataupun membuang hadas kecil. Okey. Kalau rasa kita nak buang, rasa tak selesa, buang dulu. Okey, jangan kita menahan. Okey. Kalau kita lapar, pastikan kita alas perut. Bukan apa? Takut nanti solat kita terganggu. Itu yang jadi tak khusyuk tu. Okey. Okey, seterusnya membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Okey, jadi itu adalah makruh. Rakaat ketiga dan rakaat keempat tu kalau kita membaca surah adalah makruh. Okey.
Seterusnya, bersandarkan pada sesuatu ketika solat. Okey. Yang seterusnya, menyapu tempat sujud ketika sujud kecuali jika terpaksa. Sekiranya kita ternampak ataupun ada najis yang boleh kita tepiskan, itu barulah kita ataupun kecuali jika terpaksa. Okey. Kalau menyapu dengan sengaja, maka makruh. Okey. Dan kalau menyebabkan pergerakan yang melebihi 3 kali, akan batal pula nanti solat kita. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, membuka mulut luas-luas ketika menguap dalam solat. Sekuat hati kita nak nak menguap tu kan, rasa puas, seluas-luasnya mulut kita buka. Jadi itu adalah makruh. Okey. Jadi ini adalah antara perkara makruh, iaitu perkara yang ditegah dilakukan dalam solat tapi masih lagi tidak menyebabkan batalnya solat. Okey, boleh faham? Okey, untuk unit yang terakhir iaitu unit ke-6, perbezaan cara solat lelaki dengan solat perempuan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok bagi lelaki, merenggangkan 2 siku dari rusuk. Okey, kalau bagi perempuan, merapatkan anggota seperti 2 siku ke rusuk. Okey, perbezaan dia adalah bagi lelaki merenggangkan, bagi perempuan merapatkan. Okey, itu adalah perbezaannya. Okey. Yang seterusnya, menguatkan suara pada solat subuh, maghrib dan isyak. Okey, kalau bagi lelaki, bagi imam, menguatkan suara pada waktu solat subuh, maghrib dan isyak. Okey. Yang bagi perempuan, memperlahankan suara ketika solat. Okey, dia tidak boleh menguatkan suara seperti imam. Okey. Seterusnya, menegur kesilapan imam dengan bertasbih. Okey, itu cara menegur kesilapan imam. Okey, manakala kalau bagi perempuan, menegur kesilapan imam dengan menepuk tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Okey, itu adalah perbezaan. Okey. Okey, yang terakhir, melaungkan azan dan iqamat setiap solat fardu yang akan didirikan. Okey, ini bagi lelaki. Okey, dia melaungkan azan dan iqamat. Okey, bagi perempuan hanya melafazkan iqamat sahaja. Okey, boleh faham kelas? Alhamdulillah, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini dalam tajuk yang kedua iaitu bab solat. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain waktu untuk tajuk yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.